Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda, tabi'in dan para ulama. Semoga memperoleh rahmat Allah pada hari kiamat kelak. Buat pertama-tamanya, Patik merafak sembah menjunjung kasih dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Taluk Johor Darul Takzim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 22 November 2021 bersamaan 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Patik berdoa semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Permaisuri Johor dilanjutkan usia dalam keafiatan dan sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bawah naungan Tuanku, negeri Johor bertambah aman, makmur dan sejahtera. Daulat Tuanku. Dengan penuh hormat dan takzim, saya ingin memohon izin Dewan Yang Mulia ini untuk membentangkan Belanjawan Negeri Johor 2022. Yang berhormat Tuan Speaker, dalam episod sejarah pembangunan negara bangsa, terdapat 5 dimensi utama yang direkayasakan, iaitu kepimpinan berintegriti, pembangunan fizikal, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kedaulatan wilayah. Ia menjadi agenda utama yang meletakkan sesebuah negeri atau negara mencapai peradaban berimpak tinggi. Negeri Johor umpamanya. Dalam konteks ini, saya berpendapat Kesultanan Johor moden yang diasaskan oleh almarhum Sultan Abu Bakar telah meletakkan Johor sebagai sebuah peradaban tinggi yang diteladani oleh banyak negeri dan wilayah, khususnya di alam Melayu. Dalam pada itu, tempoh sejarah Johor yang paling turut disulami dengan pelbagai cabaran. Pada peringkat awal, campur tangan kolonial telah mengganggu kelancaran pemerintahan dan pentadbiran negeri. Zaman krisis Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dingin, kemelesetan ekonomi dunia, kejatuhan harga komoditi dan pengaruh kuasa-kuasa besar turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk Johor. Pandemik COVID-19 yang merebak ke seluruh pelosok dunia termasuk negeri Johor kini boleh ditangani dengan penerimaan vaksin yang tinggi serta kadar pematuhan SOP yang meningkat. Kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa di negeri Johor kini mencecah 97%. Alhamdulillah, kita dapat lihat dengan peningkatan penerimaan vaksin di Johor, kadar pesakit COVID-19 yang memerlukan rawatan di hospital secara 7 days rolling average atau purata 7 hari berturut-turut berada pada tahap terendah sejak bulan Mei 2021. Syukur kepada Ilahi, kejayaan ini sudah tentu tidak boleh dicapai tanpa izinnya. Pada masa yang sama, Patik juga ingin merafak sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor, kerana sudi mencemar Duli dan menzahirkan keprihatinan mengenai kadar vaksinasi COVID-19 di negeri Johor. Patik juga menjunjung setinggi-tinggi kasih dan penghargaan atas sumbangan Yayasan Sultan Ibrahim bagi membantu rakyat negeri Johor yang terkesan ekonominya akibat pandemik COVID-19. Raja dan rakyat berpisah tiada, masalah rakyat dikongsi bersama. Rakyat mengangkat sistem beraja negeri Johor makmur sejahtera. Yang terpenting, kejayaan ini adalah hasil pengorbanan warga Barisan Harapan atau frontliners
yang telah bertungkus lumus untuk menjalankan tugas mereka tanpa lelah. Bagi pihak Kerajaan Negeri Johor, jutaan ucapan terima kasih kepada anda semua. Yang berhormat Tuan Speaker dan rakan-rakan seperjuangan di dalam Dewan Yang Mulia ini, kita juga dimaklumkan Yang Berhormat Adun Kempas tidak dapat hadir atas faktor kesihatan. Marilah kita sama-sama mendoakan kesihatan yang baik dan kesejahteraan beliau dan keluarga. Yang berhormat Tuan Speaker, dengan dorongan semangat yang patriotik kepada negeri Johor Darul Takzim, izinkan saya membentangkan Belanjawan Negeri Johor bagi tahun 2022 yang akan menggariskan strategi untuk memulihkan ekonomi negeri yang sekaligus akan mensejahterakan kehidupan rakyat berlandaskan kepada objektif untuk memperhebatkan kesejahteraan Johor. Senario dan unjuran ekonomi global negara dan negeri Johor. Saya mulakan dengan senario dan unjuran ekonomi global. Mutakhir ini, ekonomi global sudah mula menampakkan pergerakan positif yang didorong oleh ekonomi-ekonomi utama dunia. Menurut anggaran dana keuangan antarabangsa atau International Monetary Fund, IMF, ekonomi global diunjurkan berkembang sebanyak 5.9% pada penutup tahun 2021. Diikuti dengan perkembangan pada kadar 4.9% pada tahun 2022. Di sebalik anggaran positif ini, IMF mengingatkan masyarakat antarabangsa tentang jurang pertumbuhan ekonomi yang semakin meluas antara negara maju dan negara membangun. Dua faktor pendorong ketidaksamarataan ini ialah kadar vaksinasi yang lembap serta skala sokongan fiskal yang lemah dalam kalangan negara membangun. Yang berhormat Tuan Speaker, di Malaysia, data mencadangkan bahawa di sebalik kerancakan ekonomi global, keluaran dalam negara kasar, KDNK Malaysia, dianggarkan hanya akan beransur pulih ke tahap pra-krisis pada akhir tahun 2022. Kementerian Keuangan Malaysia meramalkan bahawa KDNK akan mengukuh antara 5.5% hingga 6.5% pada tahun 2022. Lantaran itu, Belanjawan Negara 2022 yang baru dibentangkan di Parlimen beberapa minggu yang lalu telah memperuntukkan perbelanjaan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Jadi, besarlah harapan kita untuk melihat perkembangan positif ini dapat memacu pemulihan ekonomi negara dan ekonomi negeri secara khususnya. Berkenaan dengan senario dan unjuran ekonomi Johor, Yang Berhormat Tuan Speaker, Kerajaan Negeri sedar bahawa ekonomi negeri Johor juga telah terkesan akibat COVID-19 yang meluas. Disebabkan hal ini, kadar pengangguran meningkat kepada 3.9% pada tahun 2020 berbanding 2.7% pada tahun sebelumnya. Dan jumlah penduduk yang berada di luar tenaga buruh formal juga bertambah. Selain itu, kadar kemiskinan mutlak di negeri Johor juga naik dari 3.9% pada tahun 2019 kepada 5.9% pada tahun 2020. Namun, persekitaran ekonomi terkini dan unjuran menunjukkan bahawa ekonomi Johor akan beransur pulih. Selepas penguncupan sebanyak 4.6% pada tahun 2020, ekonomi negeri diunjurkan berkembang sekitar 3.5 hingga 4.1% pada tahun 2021 dan akan terus tumbuh pada tahap pra-krisis dalam separuh pertama tahun 2022. Tambahan lagi, prospek ekonomi yang semakin baik juga telah memperlihatkan peningkatan dalam peluang pekerjaan pada tahun ini. Contohnya, statistik terkini daripada Perkeso menunjukkan bahawa jumlah jawatan kosong sudah semakin meningkat daripada 14,101 pada bulan September kepada 16,576 pada bulan Oktober. Yang berhormat Tuan Speaker, sebagai kerajaan negeri yang bersifat telus dan terbuka,
Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk melaporkan prestasi pelaksanaan Belanjawan 2021. Saya berharap rakyat boleh menilai prestasi kerajaan negeri secara bijaksana dan berhemah. Saya amat berbesar hati untuk melaporkan bahawa setakat suku ketiga tahun 2021, 141 inisiatif yang terkandung dalam Belanjawan 2021 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 850 juta telah pun secara purata mencapai tahap Key Performance Indicator KPI sebanyak 85.1%. Rumusan pencapaian-pencapaian adalah seperti berikut. 2 agenda Johor Niaga dan agenda Governance Johor telah mencapai KPI 100%. 7 agenda iaitu Johor Berkebajikan, Orang Muda Johor, Johor Digital, Johor Prihatin, Modal Insan Johor, Majestic Johor dan Prasarana Johor telah pun mencapai KPI antara 80 hingga 99%. Manakala 3 agenda iaitu Masyarakat Desa Johor, Johor Tani dan Johor Madani telah pun mencapai KPI di antara 60 hingga 79%. Meskipun pencapaian-pencapaian tersebut adalah memberangsangkan, saya ingin mengingatkan seluruh jentera kerajaan negeri bahawa masih terdapat sebulan setengah sebelum tahun 2021 berakhir. Yang berhormat Tuan Speaker, tema Belanjawan Johor 2022 yang dipilih adalah memperhebat kesejahteraan Johor. Ia selari dengan hasrat kerajaan untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat Johor yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Justru pada hemat saya, Belanjawan 2022 ini amat bermakna. Belanjawan ini menyerahkan usaha-usaha kerajaan negeri untuk memberikan suntikan dan lonjakan baru kepada pertumbuhan negeri Johor yang mampan dari segi ekonomi, sosial dan fizikal dan berdaya tahan. Segala pertimbangan dan Belanjawan 2022 ini bakal dipandu oleh 2 asas utama, iaitu pertama, mendekati dan meringankan beban rakyat yang terhimpit akibat pandemik COVID-19. Kedua, menggiatkan usaha awalan dalam memulihkan semula sektor-sektor ekonomi secara menyeluruh. Dari segi strategi kewangan Belanjawan 2022, Yang berhormat Tuan Speaker, izinkan saya memberi gambaran kedudukan kewangan negeri Johor bagi tahun 2022. Pada tahun 2022, unjuran hasil negeri Johor adalah sebanyak 1,671.54 juta ringgit. Manakala unjuran perbelanjaan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1,958.01 juta ringgit. Senario ini menunjukkan Belanjawan 2022 adalah belanjawan defisit iaitu sebanyak 286.47 juta ringgit. Sejumlah 1,087.51 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan belanja mengurus. Ini tidak termasuk caruman kepada pelbagai kumpulan wang amanah di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 atau Akta 61. Pecahan perbelanjaan belanja mengurus adalah seperti berikut. Emolumen sebanyak 549.89 juta ringgit. Perkhidmatan dan bekalan sebanyak 319 juta ringgit. Aset sebanyak 22.67 juta ringgit. Pemberian dan kenaan bayaran tetap 182.03 juta ringgit. Perbelanjaan lain sebanyak 13.92 juta ringgit. Anggaran perbelanjaan pembangunan
pada tahun 2022 pula akan diperuntukkan sebanyak 870 juta ringgit. Keseluruhannya, perbelanjaan tersebut adalah bagi melaksanakan 4 impetus dan 12 agenda utama. Walau bagaimanapun, anggaran hasil dan defisit kami tertakluk kepada tahap ketidakpastian yang tinggi disebabkan beberapa faktor seperti berikut. Pertama, kemungkinan kemunculan varian baru dan impak sosioekonominya. Kedua, keadaan ekonomi peringkat negara dan antarabangsa. Ketiga, pembukaan sempadan antarabangsa terutamanya dengan Singapura. Strategi keuangan belanjawan 2022 adalah seperti berikut. Pertama, belanjawan ini akan terus mengoptimumkan segala sumber yang ada pada kerajaan. Ini termasuklah melalui pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Johor dan syarikat berkepentingan kerajaan GLC Negeri. Strategi keuangan belanjawan 2022 yang kedua adalah ia akan turut berpandukan konsep counter cyclical spending. Selaras dengan ekonomi negara, ekonomi negeri Johor semakin pulih secara beransur-ansur. Secara keseluruhan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di atas peruntukan sebanyak 4.1 bilion ringgit bagi pembelanjaan pembangunan dalam Rolling Plan kedua 2022 di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi negeri Johor yang merangkumi 355 projek sambungan dan 79 projek baru. Diharapkan sokongan Kerajaan Persekutuan dalam menyediakan peruntukan pembangunan ini akan diteruskan terutama melibatkan projek-projek infrastruktur utama dan program sosial yang lain. Oleh itu, Belanjawan Johor 2022 adalah belanjawan mengembang. Kerajaan negeri berusaha meningkatkan perbelanjaan dan defisit fiskal untuk menjayakan pelbagai inisiatif di bawah belanjawan ini. Sehubungan itu, usaha konsolidasi fiskal akan ditanggung sehingga terdapat tanda-tanda jelas bahawa asas pemulihan ekonomi sudah kukuh dan teguh. Jadikan ini sebagai tanda komitmen kerajaan negeri terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat Johor. Yang berhormat Tuan Speaker, untuk belanjawan 2022, strategi bagi mempersiapkan negeri dan rakyat Johor akan dipacu oleh 4 impetus ekonomi baru. Penumpuan pada impetus ini adalah berdasarkan kesedaran dan kecaknaan tentang impak besar yang boleh dibawa dalam usaha memulihkan dan memperkukuhkan ekonomi kita. Impetus ini terdiri daripada memperkasakan perlindungan sosial dan pemberdayaan modal insan, mempertingkat jaminan bekalan makanan Johor, memperluas pendigitalan dan memperbaharui ekosistem pelaburan dan ekonomi hijau. Pada masa yang sama, 12 agenda kebajikan, keberdayaan dan keberhasilan utama yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 juga bakal diteruskan dan ditambah baik. Sebelum itu, saya ingin menegaskan bahawa untuk merealisasikan objektif Belanjawan 2022, kerajaan negeri tidak boleh melakukannya bersendirian. Dengan tagline rasmi, muafakat itu berkat, kita perlu bersolidariti, kita perlu bekerjasama, kita perlu menggemblengkan seluruh tenaga dan pemikiran untuk menjayakan pelan-pelan ekonomi dan sosial seperti mana yang digariskan dalam Belanjawan tahun depan. Ini termasuklah ke semua ahli-ahli yang berhormat yang diamanahkan sebagai wakil rakyat. Rakyat sudah muak dengan sentimen politik asabiah. Di bawah pentadbiran saya, kita sentiasa bersikap minda terbuka dan berlapang dada untuk menerima pandangan, kritikan dan cadangan konstruktif. Jadi, bagi memastikan prinsip dan semangat pendemokrasian yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Johor,
memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Johor, kerajaan negeri telah bersetuju supaya kesemua yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri akan menerima peruntukan yang tetap sebanyak RM200,000 setiap tahun. Peruntukan ini adalah bagi tujuan pengurusan dan pentadbiran di kawasan DUN masing-masing serta peruntukan kerja-kerja kecil dan bekalan. Sebagai tambahan, bagi Belanjawan 2022 ini, kerajaan negeri juga bersetuju untuk memberikan tambahan sebanyak RM50,000 bagi setiap ahli yang berhormat ADUN bagi tujuan perayaan-perayaan besar seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan lain-lain. Perkara ini adalah melalui jawatankuasa pilihan yang mana jawatankuasa tersebut akan membuat ketetapan berkaitan perkara ini untuk dibawa ke Dewan Negeri. Saya berharap agar peruntukan di atas sedikit sebanyak dapat melegakan setiap yang berhormat ADUN dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Saya juga percaya bahawa semangat muafakat bangsa Johor dapat meningkatkan kesediaan kita untuk menangani pelbagai cabaran masa depan. Sebagai respon pula kepada permintaan ADUN Pembangkang untuk terlibat sama di dalam jawatankuasa tindakan pembangunan daerah, kerajaan negeri telah bersetuju untuk menjemput ADUN Pembangkang untuk menyertai mesyuarat itu sebagai pemerhati. Yang berhormat Tuan Speaker, dalam hal impetus ekonomi baru, perkara seterusnya ialah mempertingkatkan jaminan bekalan makanan Johor. Kerajaan negeri beriltizam tinggi untuk menjadikan Johor sebagai hub makanan untuk pasaran domestik, pasaran serantau dan antarabangsa. Johor akan membangunkan industri agromakanan Johor sebagai industri yang mampan dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa. Untuk makluman sidang Dewan, Kementerian Keuangan telah menyalurkan peruntukan sebanyak 34 juta pada negeri Johor bagi sektor pertanian dan industri asas tani untuk melaksanakan program jaminan bekalan makanan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA), di mana menerusi pelan ini, Jabatan Pertanian Negeri Johor telah diperuntukkan sebanyak 16.6 juta. Pada masa yang sama, kerajaan negeri sedang dalam proses untuk merangka dasar agromakanan negeri Johor. Dasar baru ini bertujuan untuk merancang pembangunan industri agromakanan yang bakal memodernkan sektor agromakanan Johor. Inisiatif pertama yang akan dilakukan adalah program Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembukusan CPPC. Melalui inisiatif CPPC, kerajaan negeri melalui J Biotech akan berusaha-sama dengan syarikat peneraju dalam membangunkan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembukusan di Biodesaru dengan keluasan lebih 10 ekar. Usaha sama yang bakal dilaksanakan ini akan menguatkan lagi ekosistem penyagaan agromakanan di negeri Johor. Inisiatif kedua adalah pemeliharaan sumber perikanan dan pengurusan estet kerang-kerangan negeri Johor. Johor merupakan pengeluar hasil kerangan tertinggi di Malaysia. Dengan adanya rancangan ini, ia memberi manfaat dengan memajukan ekonomi pesisir pantai dan untuk perusahaan aquakultur, kerang-kerangan dan aktiviti hiliran. Sebanyak 520,000 telah disediakan oleh kerajaan negeri untuk menjayakan inisiatif ini di perairan daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Sementara inisiatif ketiga untuk makluman, negeri Johor dilihat berpotensi sebagai pengeluar produk tenusu utama di Malaysia dan telah menyumbang sebanyak 6.7 juta liter susu setahun kepada pengeluaran susu negara. Bagi meningkatkan lagi potensi Johor sebagai pengeluar produk tenusu, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pihak ECARDC untuk membangunkan projek pembangunan lembah tenusu Jemeluang di daerah Mersing yang dijangka akan menyumbang 6.57 juta liter lagi pengeluaran susu, iaitu bersamaan 10% bagi penghasilan
tenusu negara mulai tahun 2023. Dalam usaha untuk meningkatkan pengeluaran agro makanan di Johor, pihak kerajaan negeri melalui bahagian perancang ekonomi negeri Johor akan memperkasa dan lagi pelaksanaan program zon pelaburan makanan, zon tanaman makanan dan taman kekal pengeluaran makanan di mana seluas 12,461 hektar di seluruh negeri Johor. Di samping itu, kerajaan negeri bersama ECRDC akan membangunkan kawasan tanaman kelapa dengan inisiatif daripada syarikat swasta di Mersing bagi menampung kekurangan bekalan kelapa di negeri Johor dan negara. Seterusnya, Yang Berhormat Tuan Speaker, dalam kita menggerakkan impetus ekonomi baru adalah dengan memperluaskan pendigitalan Johor. Sejak era pandemik COVID-19, kita melakukan aktiviti seharian atau gaya hidup dengan norma baru dan hampir semua aktiviti perlu dilakukan secara dalam talian atau online termasuk aktiviti perniagaan. Dalam konteks semasa, sewajarnya kerajaan negeri mengangkat tahap pendigitalan bagi menangani isu-isu yang timbul semasa proses transformasi dalam era digital. Oleh yang demikian, kerajaan negeri bakal memperkenalkan Pelan Induk Digital Johor yang akan mencorakkan hala tuju utama digital di negeri Johor dalam beberapa tahun yang akan datang. Pelan induk ini juga bertujuan mempersiapkan rakyat Johor untuk menghadapi cabaran masa depan yang lebih gemilang. Pelan induk ini akan memperkuatkan kedudukan dan keupayaan untuk menjalankan mandat, misi dan mencapai sasaran jangka pendek dan panjang. Terdapat 5 tunjang utama yang akan menyokong pelan induk ini, iaitu infrastruktur digital dan teknologi baru muncul, kerajaan digital, industri dan ekonomi, bakat digital dan rakyat digital. Berpaksikan tonggak ini, kerajaan negeri mempunyai harapan yang tinggi untuk mencapai kejayaan yang berkepentingan rakyat, perniagaan dan kerajaan. Seterusnya, impetusnya adalah untuk memperkasakan perlindungan sosial dan pemberdayaan modal insan. Pandemik ini telah memberi pengajaran yang cukup berguna kepada kita semua tentang 2 perkara. Pertama, betapa pentingnya perlindungan sosial yang lengkap sebagai persediaan, terutamanya ketika waktu kritikal. Kedua adalah keperluan untuk meningkatkan produktiviti bagi menjana semula ekonomi negeri dengan menggalakkan penglibatan semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan belia dan wanita. Kerajaan negeri sangat bersimpati dengan rakyat Johor yang telah kehilangan ahli-ahli keluarga tersayang akibat pandemik COVID-19, terutamanya anak-anak muda. Keperitan hidup yang dihadapi oleh anak-anak ini tidak dapat saya bayangkan kerana terpaksa membesar tanpa kasih sayang ibu dan bapa. Maka, bagi menyantuni masa depan anak-anak yatim piatu ini, kerajaan negeri menyediakan sebanyak RM3 juta untuk melaksanakan inisiatif Anak Angkat Makmur Johor yang bakal diterajui oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Di bawah inisiatif ini, bantuan antara RM2,500 sehingga RM5,000 akan diberikan secara one-off kepada setiap anak-anak Johor sebagai simpanan SSPN Prime. Anak-anak di sekolah rendah dan menengah akan menerima bantuan voucher persekolahan, manakala mereka yang baru tamat persekolahan akan menerima bantuan yuran kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Tambahan lagi, dengan kerjasama strategik bersama pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor, program kaunseling dan motivasi juga akan disediakan. Harapan saya agar usaha ini dapat membantu seramai 1,000 orang anak Johor yang kehilangan ibu bapa akibat pandemik COVID-19 dan memastikan kebajikan mereka juga sentiasa terjaga. Dalam konteks yang lebih besar, buat julung kalinya, satu modul lindungi permata Johor juga bakal dibangunkan. Inisiatif ini adalah untuk melindungi hak-hak kanak-kanak, waris-waris daripada semua bentuk eksploitasi
diskriminasi dan penderaan bagi memastikan perkembangan yang sihat kanak-kanak selaras dengan dasar kanak-kanak negara. Modul ini dijangka dapat memanfaatkan 401 pusat jagaan kanak-kanak dan taska di negeri Johor. Tambahan lagi bagi memastikan kualiti penjagaan kanak-kanak di pusat jagaan terjaga dan mematuhi Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, insentif yuran kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata KAP sebanyak 180,000 akan diperuntukkan. Dengan inisiatif ini, jumlah pengasuh kanak-kanak yang bertauliah akan dianggarkan meningkat kepada 200 orang. Kerajaan negeri akan memberi bantuan kepada golongan isi rumah untuk menangani jangkitan COVID-19. Jadi, peruntukan sebanyak 6 juta disediakan untuk pengagihan kit ujian kendiri COVID-19 kepada isi rumah yang memerlukan. Di bawah inisiatif ini, 3,000 kit ujian kendiri akan dibekalkan kepada setiap adun dan setiap isi rumah insya-Allah bakal menerima 5 set bagi setiap kit. Berikutnya, kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) akan memberi fokus kepada membantu golongan asnaf dari segi kos sara hidup dengan peruntukan sebanyak 161 juta ringgit. Usaha ini akan melibatkan inisiatif-inisiatif berikut. Bantuan sara hidup sebanyak 150 hingga 750 sebulan untuk 18,000 fakir miskin. Bantuan rawatan buah pinggang sebanyak 1,000 hingga 4,000 untuk 3,000 fakir miskin. Bantuan untuk perubatan pelbagai sebanyak RM200 hingga RM750 untuk 4,000 fakir miskin. Bagi memulihkan ekonomi sosioekonomi asnaf, kerajaan negeri juga berhasrat untuk memperkenalkan program-program baru dengan peruntukan dari MAIJ berjumlah 21.4 juta ringgit. Ini terdiri daripada bantuan keperluan asas yang bernilai 18.5 juta ringgit dan bantuan peningkatan ekonomi yang bernilai sebanyak 2.9 juta ringgit. Dan antara inisiatif-inisiatifnya adalah seperti berikut. Bantuan untuk membeli pakaian sekolah dan alat tulis untuk 32,000 orang pelajar dengan peruntukan sebanyak 8.2 juta. Bantuan bakul makanan, sewa rumah dan bil utiliti untuk 25,000 orang dengan peruntukan sebanyak 4 juta. Bantuan yuran pendaftaran untuk 2,000 orang pelajar IPT dengan jumlah peruntukan sebanyak 2.2 juta. Pengagihan peranti digital kepada 1,500 orang pelajar sekolah rendah, menengah dan IPT dengan peruntukan berjumlah 2 juta ringgit. Bantuan yuran untuk 10,000 orang pelajar sekolah agama dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 juta ringgit. Dan 500,000 akan disalurkan kepada dana pesakit jantung di Institut Jantung Negara. Kerajaan negeri seterusnya akan melaksanakan projek ekonomi rakyat dan kumpulan sasar perkasa yang terdahulunya dikenali sebagai projek pembangunan ekonomi Johor proper oleh YPKDT bagi memperbaiki keadaan ekonomi rakyat terutamanya masyarakat luar bandar. Projek ini memberi peluang pekerjaan dalam sektor tani secara kecil-kecilan kepada 16 komuniti setempat tanpa mengira kaum, gelandangan dan OKU. Peruntukan bagi inisiatif ini adalah sebanyak 300,000. Yang berhormat Tuan Speaker, negeri kita telah diberkati dengan lokasi yang teramat strategik di laluan perdagangan serantau. Dari segi domestik, kedudukan negeri Johor di bahagian selatan semenanjung Malaysia membolehkan kehadiran institusi pembangunan wilayah-wilayah pembangunan seperti East Coast Economic Region, ECER, Iskandar Regional Development Authority, IRDA dan Paguh Special Economic Zone. Dalam hal yang sama, saya ingin mengumumkan bahawa semasa sidang kemuncak Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle yang ke-13, negeri Johor telah diterima masuk sebagai anggota baru IMTJT. Dengan penglibatan Johor di dalam IMTJT juga, ia boleh membuka peluang bagi pendekatan sejori untuk ditambah baik
dengan SIJORI adalah singkatan kepada Singapura Johor Riau untuk ditambah baik dengan mengukuhkan hubungan secara langsung dalam pelbagai bidang di antara Johor, Singapura serta Johor Riau. Secara keseluruhan, saya yakin penglibatan Johor di dalam IMTJT, potensi limpahan ekonomi ke Johor, terutamanya dalam bidang pelaburan, akan dapat diperluaskan dengan perbincangan yang melibatkan pelbagai pihak sama ada kerajaan maupun swasta. Untuk merancangkan lagi aktiviti pelaburan di Johor, terutama sekali dalam konteks ekonomi semasa, usaha untuk menarik pelabur-pelabur berpotensi ke negeri Johor mestilah terus dilakukan. Jadi yang berhormat Tuan Speaker, kalau dulu SIJORI 3 segi, kali ini kita perkukuhkan dengan 2, Johor Singapura, Johor Kepulauan Riau. Oleh yang demikian, Pelan Induk Pelaburan Negeri Johor 2030 akan dilancarkan dalam masa terdekat berdasarkan 4 teras strategik pelaburan dalam tempoh 10 tahun. Pelan ini akan menjadi asas kepada usaha untuk menjadikan Johor sebagai destinasi pelaburan utama di Asia Tenggara. Menerusi saranan Ibrahim Johor Economic Council, kerajaan negeri akan menggunakan khidmat perunding pelaburan. Dalam konteks ekonomi semasa yang dinamik dan berubah-ubah, usaha menarik pelabur ke negeri Johor akan dilaksanakan dengan lebih berfokus, tersusun dan membuahkan hasil yang optimum kepada kerajaan negeri dalam jangka masa terdekat. Selain itu, untuk mengekalkan status Johor sebagai pusat pelaburan yang bernilai tinggi, kerajaan negeri akan pertamanya memperluaskan promosi pelaburan di peringkat global, di mana kerajaan negeri melalui Invest Johor akan melancarkan program Johor Go Global. Program ini akan meningkatkan promosi secara dalam talian dengan peruntukan sebanyak RM450,000. Kedua, kerajaan negeri melalui Invest Johor juga akan melaksanakan program Friendly Johor bagi menyantuni pelabur-pelabur baru dan pelabur-pelabur sedia ada dengan peruntukan sebanyak RM470,000. Sementara yang ketiga, sebagai permulaan, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak 10 juta bagi penyediaan tabung fasilitasi pelaburan ataupun Investment Facilitation Fund, di mana tabung ini akan meningkatkan keupayaan dan daya saing para pelabur di negeri Johor dalam pelbagai bidang. Sementara yang keempat, kerajaan negeri juga akan meneruskan usaha misi pelaburan, Trade Mission, untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemasukan pelaburan asing ke negeri Johor dapat dilaksanakan secara berterusan. Sementara yang kelima ialah kerajaan negeri akan memperkasakan Johor Convention Exhibition Bureau dengan memperkemaskan peranan serta tanggungjawab dalam usaha merangka dan mengkoordinasi bisnes event di negeri Johor. Yang berhormat Tuan Speaker, pergerakan rentas sempadan di antara Johor dan Singapura merupakan norma kehidupan untuk setengah rakyat Johor. Saya faham sejak bermulanya pandemik ini, ramai ahli keluarga, saudara mara dan rakan handai terpaksa berpisah tanpa kerelaan. Oleh yang demikian, kerajaan negeri sentiasa berbincang dengan kerajaan persekutuan berkenaan usaha-usaha membuka semula sempadan Johor dan Singapura. Sehubungan dengan itu, alhamdulillah, seperti mana yang kita semua sedia maklum, baru-baru ini Vaccinated Travel Lane (VTL) antara KLIA dan Changi Airport telah diumumkan dan akan dilancarkan pada 29 November tahun ini. Sejajar dengan itu, kerajaan negeri juga berharap agar VTL secara darat dapat dilancarkan dalam masa terdekat dengan prosedur kesihatan yang munasabah agar pergerakan rentas sempadan negeri Johor dan Singapura dapat disambung semula. Yang berhormat Tuan Speaker, berkenaan dengan ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi dunia akan lebih beralih kepada aspek pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dalam konteks pembangunan ekonomi. Kita perlu menggandakan usaha dalam menjayakan ekosistem pelaburan dan hijau, memandangkan ekspor utama negeri Johor adalah produk petroleum bertapis dan minyak kelapa sawit yang dijangka akan menerima kesan
daripada transformasi ekonomi hijau. Walau bagaimanapun, inisiatif ekonomi hijau bukanlah sesuatu yang asing di negeri Johor. Pihak wilayah pembangunan Iskandar, IRDA dan 5 pihak berkuasa tempatan seperti MBJB, MBIP, MBPG dan juga MP Kulai dan MP Pontian telah bekerjasama dalam penerbitan kajian inventory gas rumah kaca GSG Iskandar Malaysia bagi tahun 2018 dan 2019. Walaupun pertumbuhan ekonomi agak pesat pada tempoh berkenaan, laporan inventory gas rumah kaca Iskandar Malaysia yang mengguna pakai piawaian antarabangsa menunjukkan penurunan intensiti karbon sebanyak 19.7% pada tahun 2019. Maka sejajar dengan komitmen Malaysia untuk menjadi sebuah negara neutral karbon menjelang tahun 2050, Pelan Tindakan Iklim juga akan dirangka oleh pihak IRDA, pihak PBT berkenaan dan agensi teknikal yang berkaitan. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri akan turut merangka roadmap ekonomi hijau, Johor Green Deal pada tahun hadapan. Ia merupakan satu pelan menyeluruh bagi pertumbuhan ekonomi hijau negeri yang akan dapat membolehkan pengenalan insentif dan faedah untuk pelaburan yang berasaskan persekitaran, sosial dan urus tadbir ESG. Jumlah aset yang diurus dalam dana ESG Asia kecuali Jepun telah meningkat kepada 36.7 bilion dolar pada suku pertama tahun ini daripada 25.4 bilion dolar pada akhir tahun 2020. Kerajaan negeri akan mencorak langkah untuk mengembangkan potensi yang sedia ada ini. Yang berhormat Tuan Speaker, strategi pelaksanaan belanjawan 2022 akan memperhebatkan 12 agenda kebajikan, kebudayaan dan keberhasilan. 4 impetus ini direncana sebagai pemangkin kebangkitan Johor secara inklusif dan holistik. Sebagai Ketua Eksekutif Kerajaan Johor, saya bersama seluruh kaki tangan Kerajaan Johor akan menggembling tenaga dan pemikiran bagi memastikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat Johor. Samping itu, kesemua agenda dalam belanjawan 2021 akan dijalankan dan ditambah baik. Johor Tani, belanjawan Johor 2022 akan memperhebatkan agenda ini dengan pengubalan dasar agro makanan negeri Johor yang menekankan kepentingan rantaian bekalan makanan sama ada industri huluan ataupun hiliran melalui analisa input-output bagi mengukuhkan kedudukan Johor sebagai hub makanan serantau. Kelangsungan jaminan bekalan makanan akan diteruskan dengan 15 inisiatif dengan peruntukan sebanyak 18.9 juta ringgit yang merangkumi 32 projek di bawah jabatan. Antara inisiatif tersebut adalah pertama, pembangunan industri pengeluaran tanaman makanan utama, 5 projek, iaitu tanaman buah-buahan jangka pendek, tanaman sayur-sayuran, tanaman kontan, tanaman kelapa dan taman agro makanan akan diperkasakan dengan peruntukan sebanyak 2.9 juta bagi tahun 2022. Kedua, sebanyak 2.14 juta ringgit disalurkan bagi program pembangunan industri asas tani. Tujuan untuk meningkatkan tahap kemahiran usahawan tani dan industri asas tani dalam aspek operasi dan pengeluaran, pengurusan dan pemasaran yang lebih sistematik. Ketiga, peruntukan sebanyak 6.2 juta akan disediakan bagi membangunkan program infrastruktur pengairan, saliran pertanian dan jalan ladang untuk keseluruhan negeri Johor. Yang keempat, adalah pengecualian pembayaran lesen peladangan unggas negeri Johor yang akan memberi manfaat kepada pengusaha 707 ladang unggas. Sejumlah 420,000 akan turut disalurkan bagi tujuan pembangunan industri tenusu dan pembiakan baka-baka yang berpotensi untuk melengkapkan rantaian bekalan. Dan yang akhir ialah program kawalan penyakit dan kesihatan ternakan merangkumi pengawalan dan pembasmian penyakit ternakan dengan peruntukan sebanyak 1.33 juta ringgit
yang akan memberi manfaat kepada 1,000 penternak. Sokongan penuh kepada para pengeluar makanan tempatan akan diteruskan dengan penambahbaikan infrastruktur 5 pusat pengumpulan hasil pertanian di bawah seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang. Kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan pihak swasta maupun government linked companies GLC seperti Kulim, Berhad akan dipergiatkan pada tahun hadapan dengan pembangunan digital wholesale marketplace yang akan menghubungkan setiap pemain industri dan mencakupi keseluruhan spektrum rantaian nilai bermula daripada petani, penternak sehingga ke pengeluar dan pengedar makanan terus kepada pengguna. Yang berhormat Tuan Speaker, agenda kedua adalah agenda Johor Digital. Dalam usaha pembangunan negeri, kerajaan negeri akan terus memperhebat pelaksanaan agenda Johor Digital sebagai salah satu strategi utama untuk membangunkan sosioekonomi rakyat. Oleh yang demikian, kerajaan negeri bersedia untuk memberi peruntukan sebanyak 21.5 juta bagi memastikan agenda Johor Digital ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Antara isu yang mendesak semasa pandemik ini adalah jurang digital dari segi infrastruktur, akses internet dan peranti digital, pengetahuan orang ramai tentang teknologi digital dan paling penting juga ialah penerimaan masyarakat terhadap penggunaan digital. Jadi, bagi menangani isu-isu mendesak tersebut, kerajaan negeri akan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut. Pertama, bagi mempertingkatkan kemahiran teknologi digital serta menyediakan guru dan pelajar dengan kemahiran pendidikan abad ke-21, kerajaan negeri melaksanakan inisiatif Johor Pendidikan Islam Digital Al-Bayan. Peruntukan yang diberikan adalah sebanyak 2 juta bagi tahun 2022. Kedua, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak 500,000 untuk memperkenalkan inisiatif portal setempat yang dikenali sebagai Johor Pay yang memudahkan rakyat untuk berurusan secara dalam talian bagi perkhidmatan kerajaan yang terpilih. Ketiga, dengan kerjasama ACR, sebuah aplikasi digital yang diberi nama Aplikasi Web ACES akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesedaran pengetahuan dalam kalangan pelajar di wilayah ACR tentang revolusi industri 4.0. Seramai 3,000 pelajar di daerah Kota Tinggi, Segamat dan Mersing akan menerima manfaat dengan jumlah peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit. Yang keempat, memperkasakan ekonomi digital di Johor, kerajaan akan menarik lebih ramai usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mengurus perniagaan mereka secara digital dengan memperkenalkan program pendigitalan PKS Johor. Program sebanyak 1.3 juta telah disediakan untuk program ini. Program yang dijalankan dengan kerjasama Perbadanan Usahawan Negeri Johor ini menyasarkan kepada 1,000 usahawan PKS yang layak. Yang kelima pula, kerajaan negeri juga terus komited untuk membantu kelancaran pembelajaran kepada mahasiswa Institut Pengajian Tinggi melalui pemberian pakej internet selama setahun. Inisiatif ini akan memberi peluang kepada mahasiswa Johor yang layak untuk menerima akses internet yang terbaik. Sejumlah 3,000 orang anak Johor bakal menerima bantuan dalam bentuk pakej capaian internet ini selama setahun menerusi program internet mahasiswa Johor dengan peruntukan berjumlah 1.7 juta yang akan diselaraskan melalui Institut Datuk On. Yang keenam ialah bagi memastikan penyampaian program serta informasi kerajaan dapat disampaikan dengan lebih meluas, cepat dan lancar. Keupayaan digital wakil masyarakat iaitu ketua kampung perlu diperhebatkan. Justru menerusi inisiatif ini, peruntukan sebanyak 610,000 akan diberikan kepada program Ketua Kampung Digital. Program ini bakal menjalankan latihan digital onboarding, pakej internet selama setahun dan tablet kepada kesemua ketua-ketua kampung. Usaha ini diharap dapat
memudahkan urusan ketua kampung di dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Yang ketujuh pula, kerajaan negeri berbangga apabila drone robotic zone di RZ Iskandar telah diiktiraf sebagai salah satu tapak ujian National Technology Innovation Sandbox (NTIS) di Malaysia yang memfokus kepada pembangunan teknologi drone dan robotik. Oleh itu, kerajaan negeri akan menggalakkan pengambilatan anak-anak muda menerusi Young Drone Pilot Program dengan peruntukan sejumlah 2.3 juta dengan sasaran sehingga 10,000 peserta. Ke-8, Negeri Johor berhasrat untuk memperkenalkan program kemahiran digital berteraskan koding di peringkat sekolah. Ia bertujuan untuk memupuk minat pelajar dari awal di dalam semua aspek pembelajaran dan meningkatkan kemahiran kreativiti, kerjasama dan penyelesaian masalah menerusi high order thinking bagi mempersiapkan pelajar yang lebih kreatif, dinamik dan menggalakkan kerja berpasukan. Kemahiran ini adalah asas kepada future ready skills yang menerapkan kemahiran revolusi industri 4.0 bagi meningkatkan daya kebolehpasaran pelajar di negeri Johor. Maka itu sejumlah 2.8 juta ringgit akan diperuntukkan menerusi Johor Youngsters Coding Program. Program ini akan memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 500,000 pelajar sekolah rendah dan menengah di negeri Johor. Yang ke-9 pula adalah pandemik COVID-19 telah memperlihatkan aktiviti ekonomi gig di negeri Johor meningkat. Ini bermakna jumlah penglibatan rakyat negeri Johor dalam ekosistem ekonomi gig juga semakin bertambah. Oleh itu, bagi memastikan sektor ekonomi ini kekal rancak, kerajaan negeri melalui Perbadanan Pengangkutan Awam Johor akan memberi insentif petrol secara one-off berjumlah RM150 untuk setiap 15,051 pemandu e-hailing dan pemandu teksi, sebanyak RM100 untuk setiap 4,455 penghantar makanan dengan jumlah keseluruhan peruntukan RM2.7 juta. Yang ke-10 pula, pada tahun ini, agenda Johor Digital akan memperkenalkan program galakan internet jalur lebar Johor yang berkelajuan tinggi di kawasan luar bandar yang memberi fokus kepada keluarga B40. Kerajaan negeri berhasrat untuk memberi subsidi sebanyak 50% daripada jumlah keseluruhan bil bulanan untuk kapasiti internet 100 megabit per second selama 12 bulan. Inisiatif ini akan memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 1,500 isi rumah yang layak dan mempunyai akses talian gantian optik yang sedia ada dengan kerjasama Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ melalui anak syarikatnya iaitu Digital Infra Group Senan Bahad. Jumlah peruntukan adalah sebanyak RM1.5 juta. Yang ke-11 pula, industri hilaran otomotif seperti pembaikan kenderaan adalah antara sektor terjejas teruk sewaktu pandemik COVID-19. Jadi ikuran daripada itu, ramai mekanik maupun pemilik bengkel kenderaan yang kehilangan kerja dan perniagaan. Bagi memulihkan keadaan ini, kerajaan negeri melalui PUJB akan memperkenalkan program Johor e-Mechanic dengan peruntukan sebanyak 2.4 juta. Pelaksanaan program ini mampu memberi bantuan bimbingan kepada pengusaha bengkel dan mekanik yang terjejas untuk mengembalikan semula aktiviti mereka dalam pasaran melalui latihan dan juga proses onboarding secara digital. Yang ke-12 pula, Johor akan terus berusaha untuk mempromosikan negeri ini sebagai destinasi pelaburan syarikat startup berteraskan digital. Mengambil kira potensi negeri ini yang mempunyai infrastruktur lengkap, lokasi yang strategik dan ketersediaan tenaga mahir seperti di kawasan Medini Iskandar Malaysia, kerajaan negeri percaya ianya dapat menarik syarikat startup untuk datang dan bertapak di sini. Oleh itu, kerajaan negeri bersetuju memperuntukkan sejumlah RM2.2 juta dalam bentuk insentif grant
dikenali sebagai Digital Johor Startup Grant yang akan mensasarkan antara 50 hingga 100 syarikat dalam tempoh 2 tahun. Yang ke-13 pula, kerajaan negeri juga berhasrat untuk mentransformasi pengurusan lesen dan juga keupayaan premis-premis penjagaan PBT di negeri Johor ini ke arah digital. Perkhidmatan lesen pintar digital berasaskan teknologi Internet of Things IoT yang menggantikan kertas dan papan lesen sedia ada akan diperkenalkan. Perkhidmatan ini juga akan diintegrasikan dengan aplikasi sistem mudah alih yang dapat memudahkan operasi penguatkuasaan yang lebih efisien dan yang lebih telus. Menerusi teknologi ini, aktiviti perniagaan haram, berniaga tanpa lesen, lesen tamat tempoh atau lesen palsu dapat dikuatkuasakan sebaiknya. Yang ke-14 pula, bagi memastikan pelaksanaan dan perancangan projek pembangunan dan penswastaan berjalan dengan sistematik dan berkesan, kerajaan negeri akan meluaskan fungsi Sistem Pemantauan Projek Negeri Johor, JOMS. Dan terakhir, Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Persekutuan akan meneruskan projek jendela yang melibatkan peruntukan sebanyak RM700 bagi negeri, RM700 juta bagi negeri Johor. Di bawah inisiatif nasional ini, perkhidmatan 5G akan diperluaskan ke 36 hingga 36% kawasan liputan di beberapa buah negeri termasuk Johor. Saya yakin bahawa usaha ini akan dapat membantu lebih ramai rakyat Johor memperoleh akses internet dan maklumat. Sebelum membentangkan agenda seterusnya, saya tekankan sekali lagi bahawa penerapan teknologi digital perlu terus diperkasa dalam kalangan rakyat Johor. Kerajaan negeri juga serius untuk memastikan pembangunan digital di Johor akan berkembang secara inklusif dan saksama. Lepas ni nak main TikTok atau nak jadi cyber trooper pun senang, lancar dan tak tersekat-sekat. Yang Berhormat Tuan Speaker, agenda ketiga adalah agenda Johor Niaga. Dalam daya tahan perusahaan kecil dan sederhana akan sentiasa menjadi tumpuan dan diperhebatkan oleh kerajaan negeri untuk mempersiapkan Johor bagi mendepani cabaran pasca COVID-19. Dalam Belanjawan Johor 2021, kerajaan negeri dengan kerjasama Bank Rakyat telah akan menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada PKS dengan jumlah sebanyak RM100 juta. Pada tahun depan, inisiatif tersebut akan diteruskan dengan faedah pinjaman diserapkan oleh kerajaan negeri. Inisiatif ini sudah tentu akan memberi kelegaan kepada usahawan-usahawan untuk menyelesaikan masalah aliran tunai dalam perniagaan mereka. Selain itu, pihak Agrobank dan SME Bank juga akan turut serta dalam inisiatif yang sama dan butirannya akan dimuktamadkan pada tahun depan. Dalam pertemuan saya bersama wakil-wakil parti daripada Pakatan Harapan, pemimpin PH telah mencadangkan untuk inisiatif Geran Orang Lokal GOL diteruskan. Sehubungan dengan itu, bantuan menerusi Geran PKS Makmur Johor akan diteruskan mengikut keperluan sektor perniagaan dengan peruntukan berjumlah 3.5 juta dan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 560 usahawan PKS dan mikro. Secara keseluruhan, banyak cadangan dari pemimpin PH yang menyentuh kepada hal-hal berkaitan daya tahan perniagaan. Selain daripada dua inisiatif di atas, ada beberapa lagi inisiatif untuk komuniti peniaga PKS dan mikro turut dilaksanakan. Bagi contoh, bagi memulihkan ekosistem keusahawanan, beberapa inisiatif dengan kerjasama pihak MARA dan JKM akan dijalankan di negeri Johor. Inisiatif ini akan dilaksanakan dengan bantuan sebanyak RM245,000 untuk penyewa premis MARA, penerima bantuan JKM dan golongan OKU. Menerusi pihak berkuasa tempatan pula, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM3 juta bagi tujuan bantuan penyediaan peralatan pelindung peribadi PPE dan kit ujian kendiri secara one-off kepada peniaga PKS dan farma di seluruh negeri Johor. Usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 21,000
peniaga berdaftar bagi menggalakkan penjagaan SOP serta meningkatkan kesedaran terhadap penularan wabak COVID-19. Selain daripada itu, pengecualian bayaran premis dan gerai milik PBT serta sewa tapak pasar pagi dan malam secara bersasar akan diteruskan pada tahun hadapan. Di samping itu, diskaun sebanyak 50% akan diberikan kepada peniaga yang mempunyai tunggakan sewa premis terdahulu untuk dijelaskan pada tahun 2022. Inisiatif ini melibatkan anggaran di mana kehilangan hasil sebanyak 17.9 juta ringgit ditanggung oleh PBT dalam negeri Johor. Selain itu, pengecualian untuk pembaharuan lesen penjaja dan peniaga PKS pada tahun 2022 dengan anggaran kehilangan hasil oleh PBT sebanyak 5 juta ringgit. Yang berhormat Tuan Speaker, pemulihan sosioekonomi asnaf atau fakir miskin yang terjejas akibat wabak COVID-19 juga dititik beratkan dalam belanjawan ini. Oleh itu, pemerkasaan golongan ini terutama sekali dalam bidang keusahawanan akan dilaksanakan melalui bantuan modal kerja, modal niaga dan juga geran khas restart dan pembiayaan usahawan makro akan dilaksanakan. Peruntukan sebanyak 2.8 juta dan menyasarkan lebih 1,400 usahawan asnaf. Dengan inisiatif-inisiatif tersebut, Kerajaan Negeri amat berharap dengan peruntukan keseluruhan 32.4 juta di bawah agenda Johor Niaga ini akan memulihkan semula perniagaan yang terjejas akibat pandemik. Yang berhormat Tuan Speaker, kesaling hubungan wilayah dan daerah menerusi pembangunan infrastruktur yang mampan adalah penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Maka agenda seterusnya adalah berkenaan agenda prasarana Johor. Kesaling hubungan infrastruktur amat penting bagi menentukan pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini, Johor telah pun menerima beberapa projek infrastruktur mega seperti RTS, BRT dan kereta api landasan berkembang. Bagi menambah baik kesaling hubungan ini, Kerajaan Negeri mencadangkan supaya Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan projek pelebaran Lebuh Raya Plus dari Yongpeng ke Sepudai. Selain daripada itu, Kerajaan Negeri juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 1.2 juta bagi melaksanakan projek menaik taraf sistem pengawasan pengangkutan awam pintar untuk menyediakan data terkini berkenaan lokasi bas perkhidmatan makmur Johor menggunakan aplikasi teknologi sistem kedudukan sejagat GPS. Selain sektor pengangkutan, prasarana yang amat bermanfaat untuk rakyat Johor ialah infra kerja raya. Kerajaan Negeri akan memperuntukkan 1.5 juta bagi program bantuan penyelenggaraan sekolah untuk meningkatkan keselesaan dan kesejahteraan para pelajar. Sekolah-sekolah yang memerlukan dan terpilih akan menerima bantuan one-off sebanyak RM20,000. Sementara Kerajaan Negeri juga terus komited untuk memperbaiki kemudahan jalan raya untuk manfaat rakyat Johor, maka peruntukan berjumlah 80.9 juta bakal diagihkan bagi projek jalan dan jambatan di seluruh negeri Johor. Antaranya, menambah jumlah jalan baru di kampung-kampung berjumlah 50 juta diperuntukkan bagi pembinaan dan kerja-kerja menaik taraf. Yang kedua, Kerajaan Negeri banyak mendengar keluhan penduduk kampung tentang keadaan jambatan kampung atau dikenali sebagai jambatan trafik sederhana MTB yang sempit, usang dan tidak mampu menampung jumlah kenderaan yang meningkat. Oleh yang demikian, sejumlah 30 juta diperuntukkan bagi menaik taraf dan menggantikan jambatan MTB yang rosak di seluruh negeri Johor. Ketiga, bagi mengurangkan kadar kes kemalangan di kawasan hotspot pada waktu malam, sebanyak RM900,000 diperuntukkan bagi memperbanyakkan jumlah lampu persimpangan dan juga lampu amber. Yang berhormat Tuan Speaker, Kerajaan Negeri akan memperhebatkan lagi usaha untuk mewujudkan rumah mampu milik di negeri Johor.
Oleh itu, bagi memenuhi keperluan rakyat, kerajaan negeri akan melancarkan program khas Rumah Johor bagi menampung keperluan sasaran B40 dan M40. Setakat 2021, berdasarkan kajian Task Force Perumahan Negeri Johor, jumlah rumah mampu biaya Johor yang boleh dibina adalah 153,712 unit mengikut reserve tanah RMBJ terkumpul iaitu 4,950 ekar. Jadi oleh itu, melalui program khas Rumah Johor ini, pemaju-pemaju perumahan yang tidak berjaya melaksanakan perumahan rumah mampu biaya agar dapat menyerahkan tapak tanah rumah mampu biaya tersebut kepada kerajaan negeri bagi dibangunkan di bawah program khas Rumah Johor. Di bawah program ini, rumah yang akan dijual adalah berharga RM150,000 hingga RM300,000 seunit. Kerajaan negeri juga kekal komited untuk mengendalikan kos pengurusan dan penyelenggaraan projek perumahan rakyat PPR dan rumah sewa kerajaan RSK dalam belanjawan 2022 ini. Oleh itu, pengejualan sewa untuk penduduk di PPR dan RSK akan diberikan selama setahun lagi yang melibatkan peruntukan sebanyak RM7.7 juta. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, peruntukan sebanyak 20 juta daripada tabung perumahan disediakan untuk program Rumah Ehsan Johor atau sebelum ini dikenali sebagai program bantuan rumah yang memberi peluang golongan miskin tegar dan miskin berpeluang dan miskin tegar dan miskin untuk berpeluang memiliki rumah yang lebih kondusif. Program ini akan memberi manfaat kepada 200 keluarga di seluruh negeri Johor. Kerajaan negeri juga berbesar hati untuk memberi diskaun secara one-off sebanyak 50% kepada penyewa di projek perumahan projek perumahan rakyat dan rumah sewa kerajaan yang mempunyai tunggakan sewa dari Januari 2022 hingga Oktober 2022. 50% diberi pengecualian. Selain itu, kerajaan negeri juga akan melancarkan program CSR Mending Home yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan sukarelawan untuk membaik pulih dan menaik taraf rumah PPR dan RSK dalam bentuk program sosial. CSR Mending Home ini adalah dilakukan bersama sukarelawan, Yang Berhormat Tuan Speaker. Bagi membantu golongan yang terkesan untuk membina semula kehidupan, kerajaan negeri akan memperuntukkan 10 juta bagi membaik pulih rumah rosak akibat ditimpa bencana, termasuk program CSR Mending Home. Yang Berhormat Tuan Speaker, kerajaan negeri juga amat komited untuk menjamin kelangsungan bekalan air yang berkualiti dan berterusan di negeri ini. Selain memberi fokus terhadap pembangunan sumber air, pembangunan infrastruktur bekalan air terawat juga amat dititik beratkan. Menerusi rancangan penjagaan Renhill SAJ dalam OP5, pelbagai projek menaik taraf dan pembangunan infrastruktur bekalan air awam akan dilaksanakan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 1.6 bilion. Yang Berhormat Tuan Speaker, agenda seterusnya adalah modal insan Johor. Modal insan merupakan pemangkin utama untuk merancangkan semula pembangunan ekonomi, pembangunan negeri Johor. Oleh itu, inisiatif tersebut akan dilaksanakan. Pertama, peruntukan sebanyak 5.2 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif berkaitan dengan peningkatan kemahiran seperti program Johor Upskilling, Reskilling, latihan lepasan swazah Johor, Johor Skill, Oil and Gas dan pensijilan tenaga mahir Johor yang memberi manfaat kepada 1,550 peserta. Kedua, agenda pembangunan modal insan di Iskandar Malaysia diteruskan dengan penubuhan geran pekerjaan Iskandar Malaysia sebanyak 4 juta akan disediakan untuk melaksanakan mengikut konsep keperluan tenaga kerja industri ekonomi sektor utama. Ketiga, bagi menyokong projek sistem Rapid Transit RTS, kerajaan negeri menerusi Johor Center for Construction Development
memperuntukkan 650,000 bagi menjalankan kursus asas pembinaan dan kejuruteraan rel serta kursus asas binaan. Keempat, semangat perpaduan dan kenegaraan dalam kalangan modal insan Johor akan diberi tumpuan dalam inisiatif berkaitan pemerkasaan rukun tetangga, generasi muda dan perpaduan kaum dengan peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit disediakan. Bagi agenda seterusnya yang keenam iaitu Governance Johor, Kerajaan negeri terus beriltizam untuk menambah baik kualiti penyampaian perkhidmatan dan urus tadbir supaya lebih cekap dan berintegriti. Oleh itu, kerajaan negeri akan meneruskan pemberian geran keseimbangan PBT dengan peruntukan sebanyak 28.5 juta bagi melaksanakan agenda dan hasrat kerajaan negeri di samping membantu mengukuhkan kedudukan kewangan PBT yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 juga bukan sahaja memberi impak negatif terhadap ekonomi negeri, malah menjadi penyumbang bagi masalah mental yang semakin buruk. Untuk menangani isu ini, kerajaan negeri telah memperuntukkan 800,000 dalam melahirkan panel kaunselor yang terlatih dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia dan mewujudkan klinik kaunseling bergerak Care Van bagi memudahkan masyarakat mendapat perkhidmatan kaunseling. Bagi merealisasikan hasrat untuk mempertingkatkan pengurusan dan pentadbiran secara digital, kerajaan akan mengambil langkah melahirkan lebih ramai tenaga dan pakar dalam pengkomputeran awam di kalangan penjawat awam di negeri Johor. Justru, kerajaan negeri akan melaksanakan program latihan kemahiran cloud dan data analitik melalui Akademi Perkhidmatan Tadbir Negeri Johor atau Akademi JCS yang melibatkan seramai 120 pegawai kerajaan negeri dengan peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit. Untuk memperhebatkan lagi program Akademi JCS dalam mendepani cabaran semasa, hasil kerjasama erat antara pemerintah Singapura dan kerajaan negeri, maka Kementerian Luar Singapura telah menawarkan beasiswa untuk 2 pegawai tadbir negeri Johor bagi melanjutkan pengajian di Lee Kuan Yew School of Public Policy dan S. Rajaratnam School of International Study bagi tahun 2022. Yang berhormat Tuan Speaker, agenda yang ketujuh adalah Majestic Johor. Bagi memacu dan merancakkan semula sektor pelancongan di negeri Johor, kerajaan negeri akan melaksanakan beberapa inisiatif seperti berikut. Insentif khas bagi penggiat industri pelancongan dan ransangan sektor pelancongan negeri Johor. Untuk memperkasakan sektor pelancongan dan untuk mempertingkatkan promosi produk pelancongan, kerajaan negeri akan memperuntukkan 4 juta bagi insentif khas kepada penggiat industri pelancongan dan antara penerima insentif khas tersebut, pertama 207 operator hotel bajet dengan peruntukan sebanyak 414,000, kedua, 232 operator chalet dan resort dengan peruntukan sebanyak RM233,000. Ketiga, 186 agensi pelancongan dengan peruntukan sebanyak RM372,000. Dan yang keempat, 622 pemandu pelancong dengan peruntukan sebanyak RM621,000. Dan tidak ketinggalan juga 82 pengusaha bot pelancong dengan peruntukan sebanyak RM82,000. Tambahan bantuan sejumlah RM320,000 telah diperuntukkan untuk persatuan pelancongan di negeri Johor, sementara RM100,000 pula diperuntukkan sebagai insentif bagi bisnes event yang berlangsung di negeri Johor. Sementara untuk merangsangkan lagi sektor pelancongan negeri, voucher pelancong Johor dengan jumlah peruntukan sebanyak 1.5 juta telah disediakan oleh kerajaan negeri. Ini akan memberi manfaat kepada lebih 15,000 pelancong yang berhasrat untuk melancong ke negeri ini. Maka dalam usaha untuk membuka semula sektor pelancongan negeri Johor, kelas keselamatan pelancong harus diberi keutamaan. Justru inisiatif Majestic Johor Safe MJS
akan diperkenalkan dengan menambah keyakinan pelancong untuk melawat negeri Johor dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Pasukan petugas juga akan ditubuhkan bagi melakukan pemeriksaan ke atas pemandu pelancong 2 kali setahun untuk memastikan pematuhan terhadap SOP. Yang berhormat Tuan Speaker, Kerajaan Negeri akan menaik taraf Ibu Pejabat Tourism Johor dengan pembinaan Galeri Johor Tourism Information Centre dengan jumlah peruntukan sebanyak RM400,000. Sebagai tambahan, 2 juta telah diperuntukkan untuk memperhebatkan promosi Majestic Johor di peringkat domestik dan antarabangsa. Peruntukan ini bertujuan untuk memasarkan keindahan dan tarikan pelancong di negeri Johor kepada para pelancong antarabangsa. Antara inisiatif promosi adalah penganjuran Majestic Johor Signature Event. Akan diteruskan untuk merancangkan lagi aktiviti pelancongan dengan peruntukan sebanyak 2.7 juta, termasuk Desaru International Bike Week, Gembara Mahkota Johor, Boxing Event, Tunku Laksamana Charity Golf, Festival Bangsa Johor dan Festival Kesenian dan Kebudayaan Negeri Johor. Yang berhormat Tuan Speaker, agenda yang ke-8-nya adalah masyarakat Desa Johor. Kerajaan negeri sentiasa peka dan akan potensi Desa Johor. Inisiatif di bawah agensi persekutuan seperti Feldan dan Risda akan diteruskan dan dirancangkan untuk tahun hadapan. Kerajaan negeri akan memperhebatkan dan meneruskan pelan rejuvenasi desa pada tahun hadapan. Sejajar dengan itu, sebanyak 2 juta telah diperuntukkan oleh IRDA bagi meneruskan program penambahbaikan dan pemerkasaan kampung tradisi Iskandar Malaysia. Program ini menyasarkan 6 kampung melalui projek sosioekonomi yang dijangka akan meningkatkan hasil pendapatan koperasi komuniti kampung masing-masing. Agenda yang ke-9 yang berhormat Tuan Speaker adalah Orang Muda Johor. Agenda ini menyasarkan 1.5 juta golongan belia berumur antara 14 hingga 39 tahun. Melalui agenda ini, kerajaan negeri bakal memperuntukkan sebanyak 42.5 juta untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang menyokong penglibatan dan pembangunan orang muda Johor dalam sektor ekonomi dan juga sosial. Tunku Mahkota Ismail Youth Centre memainkan peranan yang penting sebagai hub aktiviti belia. Oleh itu, kerajaan negeri akan merangka dasar berkenaan konsep pembangunan dan aktiviti TMIYC di setiap daerah. Berpandukan kebiteraan setiap daerah, saya yakin komponen TMIYC yang dibangunkan akan memenuhi keperluan dan kehendak orang muda Johor. Kerajaan negeri akan juga memperluaskan TMIYC ke daerah Keluang dan Pasir Gudang pada tahun depan. Jadi bagi fasa awal TMIYC di Keluang, 2.5 juta bakal diperuntukkan untuk menaik taraf kemudahan sukan dan riadah sedia ada di Renggam. Bagi TMIYC Pasir Gudang pula, 15 juta akan diperuntukkan kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Yang berhormat Tuan Speaker, selain daripada itu, sejumlah 1.5 juta bakal diperuntukkan menerusi Institut Dato' On untuk terus memperkasakan potensi orang muda. Bagi tujuan itu, IDO yang diperkasakan melalui inisiatif One Stop Center for Youth dengan peruntukan sebanyak RM150,000. Selain daripada itu, pelaksanaan inisiatif-inisiatif seperti Saujana Talk, Orang Muda Johor 2022, program Medini Leadership, inisiatif Hikmah Johor, Johor Apprentice, Fasa 2 dan Dewan Muda Johor akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 1.25 juta. Tambahan lagi, Kerajaan Negeri Johor juga terus komited untuk memperkasakan peranan dan tanggungjawab Johor Youth Development Centre. Peruntukan sebanyak RM1 juta diberikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negeri Johor kini terkenal di seluruh dunia kerana kecemerlangan pasukan JDT dan kehebatan Stadium Sultan Ibrahim. Pada tahun 2020, Johor diberi kepercayaan untuk menganjurkan SUKMA, namun dilanjutkan pada tahun 2024 disebabkan pandemik. Kini kerajaan negeri ingin memastikan kemudahan sukan
akan sentiasa diselenggara, ditambah baik dan bertaraf antarabangsa. Penganjuran aktiviti sukan melibatkan program pembangunan bakat ahli sukan berprestasi tinggi turut dilaksanakan. Dapatan awal Johor Sports Master Plan 2030 menunjukkan bahawa Johor mampu menjadi sebuah sport powerhouse menjelang tahun 2030. Oleh yang demikian, Kerajaan Negeri bakal melaksanakan inisiatif-inisiatif berteraskan sukan menerusi penglibatan atlet dan masyarakat yang mana disertai dengan kos keseluruhan berjumlah 14.5 juta ringgit. Contohnya adalah program GRT Johor 2030, program pembangunan bakat oleh Majlis Sukan Negeri Johor dan Karnival Sukan Makmur Aktif Johor. Yang Berhormat Tuan Speaker, agenda yang ke-10 adalah Johor Madani. Secara tuntasnya, Johor harus kekal menjadi negeri yang mengekalkan adat dan budaya di samping memastikan kelestarian alam sekitarnya. Oleh yang demikian, agenda Johor Madani ini, beberapa inisiatif akan dirangkumkan menerusi aspek pemerkasaan syiar Islam dan kelestarian alam dan kesihatan. Bagi aspek pemerkasaan syiar Islam, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak 34.8 juta ringgit untuk pembinaan sekolah-sekolah agama Kerajaan Johor. Bagi fasa 1 hingga fasa 4, 16.8 juta dibelanjakan, manakala bagi fasa 5, 18 juta lagi akan dibelanjakan. Pembinaan sekolah-sekolah ini memberi manfaat kepada lebih 100,000 orang pelajar. Kerajaan Negeri juga berhasrat untuk membangunkan pusat astronomi dan balai cerap di Pontian. Sebagai permulaan, satu kajian kebolehlaksanaan akan dijalankan dengan peruntukan awal sebanyak 2 juta ringgit. Bagi inisiatif kelestarian alam sekitar pula, Kerajaan Negeri akan memperkasakan usaha untuk memelihara daya hidup sungai-sungai di Johor. Maka atas kesedaran itu, sejumlah 4.5 juta diperuntukkan untuk meningkatkan kelestarian sungai-sungai di Johor. Antara usaha yang akan digerakkan di bawah peruntukan tersebut ialah membersihkan sampah sarap di Sungai Skudai dan Sungai Tebrau sekaligus meneruskan program pemulihan kedua-dua negara sungai. Selain daripada itu, program Satu Daerah Satu Sungai, pemulihan Sungai Kim Kim dan projek denai sungai di negeri Johor dan pengindahan reserve sungai akan diteruskan. Bagi memperkukuhkan lagi usaha menjaga kelestarian alam sekitar, Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan WWF, World Wildlife Foundation Malaysia untuk konservasi flora dan fauna dan membangunkan pengeluaran bahan api bio daripada sumber asli. Kerajaan Negeri menerusi PBT juga akan menambah baik urban park bagi menggalakkan amalan gaya hidup sihat, memperindah pintu masuk Johor yang akan dijalankan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru dan mengindahkan juga Bandaraya Johor melalui Majlis Perbandaran Kulai. Selain itu, cadangan untuk membangunkan pengurusan sistem pepejal yang lestari dan berteknologi moden berkonsepkan waste to energy terus dilaksanakan di Silong, Pasir Gudang dan Pengerang. Bagi memastikan sistem pembentungan juga yang lebih efisien, Kerajaan Negeri akan melengkapkan pengambilan alihan operasi dan penyelenggaraan sistem pembentungan di kawasan MBJB dan juga kawasan Majlis Bandaraya Pasir Gudang oleh Indah Water Consortium dengan kerjasama Johor Special Water Sdn Bhd. Yang Berhormat Tuan Speaker, agenda yang ke-11 adalah agenda Johor Prihatin. Sebagai kesinambungan kepada Belanjawan 2021, agenda ini memberi tumpuan kepada kumpulan rentan, kanak-kanak, wanita, warga tua dan orang kurang upaya di Johor. Contohnya, pada tahun depan, program Cari Orang Memerlukan Bantuan, KOM, akan diteruskan. Dalam Belanjawan 2021, program ini telah berjaya untuk menyantuni hampir 20,000 orang yang memerlukan bantuan dan 8,000 pemohon telah menerima manfaat pada tahun hadapan pula
program outreach ini akan ditambah baik dengan penawaran perkhidmatan dan bantuan daripada gabungan 9 agensi kerajaan dan pihak-pihak lain. Kerajaan negeri juga akan memberi tumpuan kepada usaha pemerkasaan dan pembangunan usahawan wanita melalui bantuan asas perniagaan dan kursus bimbingan kemahiran. Bagi tujuan tersebut, RM500,000 akan diperuntukkan untuk skim bantuan peralatan perniagaan SIKPP dan RM130,000 untuk Women Income Generating Skill Project WINGS dan bakal memanfaatkan seramai 550 orang termasuk ibu tunggal dan suri rumah. Bagi memperkukuhkan peranan wanita dalam pelbagai bidang, Pelan Tindakan Pemengkasaan Wanita Negeri Johor akan dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, sebuah jawatankuasa akan ditubuhkan untuk menjadi kumpulan pemikir dan penasihat negeri dalam hal ehwal wanita. Berikutan penglibatan wanita yang menggalakkan terhadap program Persona Wanita Profesional Johor. Program ini akan diteruskan pada tahun hadapan dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Kerajaan negeri juga akan menganjurkan anugerah ikon wanita profesional Johor. Anugerah ini adalah bagi menghargai golongan wanita yang dihormati dan disegani dalam masyarakat dan menjadi suri teladan kepada umum. Peranan dan keberadaan NGO wanita di negeri Johor juga amat dialu-alukan oleh kerajaan negeri. Oleh demikian, sinergi pemerkasaan NGO Wanita Johor, SPEAK, dengan peruntukan sebanyak RM250,000 akan diadakan bagi menggalakkan integrasi dan juga kerjasama agensi awam dan pertubuhan swasta di negeri Johor. Dan yang akhir, Yang Berhormat Tuan Speaker, ialah agenda Johor Berkebajikan. Agenda ini memberi fokus kepada pemberian tunai dan bantuan secara langsung untuk mengurangkan beban dan memulihkan mata pencarian rakyat. Di sini saya ingin mengumumkan beberapa inisiatif seperti berikut. Pertama, peruntukan sebanyak RM135 juta akan disediakan bagi pelaksanaan bantuan tunai. Saya berharap agar bantuan tunai ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban dan memberikan kelegaan bagi mereka yang memerlukan. Sebanyak RM90 juta akan digunakan bagi meneruskan program bantuan kasih Johor dengan menambah bilangan penerima daripada 300,000 kepada 450,000 penerima yang terdiri daripada golongan B40. Kedua, pemberian wang tunai secara one-off kepada setiap orang pelajar sekolah rendah dan menengah yang berpendapatan dari keluarga RM3,000 hingga RM7,000 akan diteruskan pada tahun depan. Inisiatif ini adalah bagi melengkapkan bantuan awal persekolahan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan bagi golongan yang berpendapatan di bawah RM3,000. Sejumlah RM33 juta akan diperuntukkan dan insya-Allah akan memanfaatkan 220,000 pelajar. Kedua, kerajaan negeri akan meneruskan pemberian peruntukan khas sebanyak RM5 juta kepada Yayasan Sultanah Rugayah dan RM7 juta kepada Yayasan Sultanah Fatimah bagi memastikan agihan bantuan ini tidak cenderung kepada sebarang unsur politik. Kerajaan negeri akan memastikan yayasan-yayasan tersebut dianggotai oleh golongan profesional. Ketiga, bagi golongan asnaf, sebanyak RM500,000 akan diperuntukkan untuk kebajikan sosial dan institusi. Diharapkan usaha ini akan memanfaatkan anak-anak yatim, warga tua yang tidak berwaris, persatuan orang kurang upaya dan lain-lain. Selain itu, kerajaan negeri juga peka bahawa terdapat keperluan lain selain bantuan berbentuk tunai. Untuk meringankan beban berkaitan dengan kos pendidikan, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM16.3 juta sebagai bantuan pendidikan kepada 7,574 pelajar yang kurang berkemampuan.
Untuk sementara itu, peruntukan sebanyak 1.5 juta disediakan untuk skim bantuan pendidikan. Ia bertujuan untuk membantu mengurangkan beban keuangan pelajar bagi meneruskan pembelajaran di institut pengajian tinggi. Insentif ini akan memberi manfaat kepada 1,700 mahasiswa daripada keluarga yang berpendapatan RM4,000 ke bawah dan yang baru mendaftar di IPT dalam peringkat diploma dan ijazah. Bagi pinjaman pelajaran pula, sebanyak 12.5 juta telah disediakan untuk inisiatif ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan pinjaman pelajaran kepada mahasiswa dan keutamaan akan diberikan kepada keluarga B40. Seramai 2,200 orang mahasiswa akan menerima faedah daripada inisiatif ini. Yang berhormat Tuan Speaker, satu jawatankuasa Task Force Masyarakat India yang diwujudkan dalam semasa belanjawan 2021 akan diperhebatkan. Jawatankuasa ini telah memfokuskan hal-hal masyarakat India yang meliputi perkara-perkara berkaitan kebajikan dan keagamaan, pendidikan, peluang pekerjaan. Antaranya adalah seperti berikut: penawaran sekurang-kurangnya 5 pelantikan daripada kaum India meliputi pelbagai grade dan jawatan dalam perkhidmatan di setiap PBT di negeri Johor. Menyerahkan krematorium awam kepada PBT berkaitan iaitu Majlis Perbandaran Segamat dan Majlis Daerah Labis untuk tujuan pengurusan dan penyelenggaraan. Serahkan kepada PBT. Dasar dan garis panduan akan diteliti bagi tujuan penyelarasan pembukaan taman perkuburan dan taman khairat masyarakat India di kawasan terpilih di negeri Johor. Di samping itu, kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam berhasrat untuk membangunkan pusat hemodialisis di atas tanah Baitul Mal di Muar. Peruntukan sebanyak 2 juta disediakan untuk perancangan tersebut. Dalam kesempatan ini, kerajaan negeri juga ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pelbagai pihak yang turut bersama-sama dengan kerajaan negeri dan untuk membantu di sepanjang pandemik. Antaranya, Yayasan Sultan Ibrahim Johor telah menyalurkan sumbangan sebanyak 55 juta dalam pelbagai bentuk bantuan seperti pembelian ventilator, pakaian perlindungan diri, PPE serta keperluan asas kepada golongan yang memerlukan bantuan. Selain daripada itu, Yayasan Raja Zahir Sofia Negeri Johor juga turut menyumbang pelbagai keperluan berkaitan kesihatan yang berjumlah 2.5 juta ringgit. Tidak dilupakan juga jasa dan khidmat penjawat awam yang telah menjayakan agenda pembangunan dan kebajikan negeri. Kepada penjawat awam negeri Johor yang menjadi tulang belakang kepada kelancaran pentadbiran, kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberikan bantuan khas keuangan tahun 2021 kepada kaki tangan kerajaan negeri Johor dan kaki tangan awam persekutuan yang dibayar gaji oleh kerajaan negeri Johor sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000. Bantuan khas keuangan ini juga akan dipanjangkan kepada semua guru kafar, petugas pusat pemulihan dalam komuniti dan guru tadika Islam Johor Taj. Bantuan khas keuangan ini akan dibayar sebelum akhir tahun 2021. Yang berhormat Tuan Speaker, sebagai penutup, kita sebenarnya masih bergelut dengan kesan pandemik COVID-19. Ramai rakyat Johor yang terkesan. Walaupun sudah berlaku hampir 2 tahun, ramai yang gusar termasuk kita semua. Namun adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai rakyat dan pemimpin untuk memastikan kerajaan negeri memberikan sepenuh perhatian dan memastikan setiap rakyat Johor yang terkesan dapat dibantu dan diberikan bantuan untuk bangkit semula. Segala peruntukan, pemberian tunai, insentif cukai, insentif bukan monetary lain dan rancangan yang saya bentangkan tadi hanya merupakan sebahagian daripada keseluruhan belanjawan negeri Johor untuk tahun 2022. Pucuk pangkalnya
Yang pasti, kesemua 12 agenda kebajikan, keberdayaan dan keberhasilan utama dan kesemua inisiatif belanjawan tahun ini akan menyumbang dan merealisasikan dua asas belanjawan negeri 2022, iaitu meringankan beban rakyat yang masih terhimpit akibat pandemik dan melaksanakan kesemua inisiatif dan agenda bagi memulih dan memperhebatkan semula sektor ekonomi Johor secara menyeluruh. Jika belanjawan 2021 merupakan permulaan untuk Johor bangkit semula daripada krisis pandemik COVID-19, belanjawan 2022 pula merupakan katalis kebangkitan bagi memperhebatkan kesejahteraan rakyat dan memakmurkan ekonomi Johor. Kepada seluruh jentera Kerajaan Negeri Johor yang telah bekerja keras dan memerah idea dan keringat untuk merealisasikan dokumen belanjawan 2022 ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan dan jasa kalian. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kesemua pemegang taruh dari pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan, golongan anak muda, kumpulan profesional dan terutama sekali semua lapisan masyarakat yang telah menyumbang idea, input dan cadangan. Percayalah, dengan sokongan dan sumbangan anda semua, belanjawan 2022 akan menjadi satu kenyataan. Kerana itulah saya ingin menegaskan dan mengingatkan keseluruhan jentera kerajaan negeri bahawa pembentangan belanjawan ini bukanlah garisan penamat. Ia merupakan sebuah perjalanan dalam suatu destinasi demi kesejahteraan rakyat. Tanggungjawab untuk melaksanakan segala peruntukan dan inisiatif yang dihasratkan oleh rakyat sebagaimana yang terkandung dalam belanjawan 2022 jatuh ke atas bahu kita semua. Justru, saya mengingatkan diri saya, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan seluruh kaki tangan Perkhidmatan Awam Johor bahawa dalam pelaksanaan belanjawan 2022 secara langsung ia merupakan satu amanah besar rakyat ke atas Kerajaan Negeri Johor. Sebagai rakyat Johor, saya menyeru agar kita semua menjiwai belanjawan ini dan segerakanlah melaksanakan apa jua inisiatif yang terkandung dalam belanjawan ini. Saya yakin bahawa dalam setiap sanubari ahli-ahli yang berhormat, kita mempunyai perasaan yang sama, iaitu kita merupakan orang-orang yang paling bahagia apabila kita menyaksikan rakyat mendapat manfaat yang maksimum hasil daripada dasar dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Justru, perbetulkanlah nawa itu dan laksanakanlah tugas dan amanah dengan berintegriti. Sebagai hambanya, kita hanya boleh berusaha dan berdoa dan selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan izin Allah kita boleh menjayakan belanjawan 2022 ini demi kemakmuran negeri Johor dan kesejahteraan rakyat. Yang berhormat Tuan Speaker, bagi mengakhiri kalam dengan hati yang ikhlas untuk berkhidmat dan berbakti kepada rakyat Johor yang dikasihi, marilah kita berpegang teguh dengan dua tagline Johor, muafakat itu berkat, kepada Allah kita berserah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon mencadangkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.